Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adham Danish bin Daniel. Saya belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 penulisan akademik berkod GWCP 1042. Okey, saya kenalkan ahli kumpulan saya secara ringkasnya iaitu Faiz, Adham Danish dan Hafiz. Okey. Kita mulakan dengan soalan tugasan. Jadi, ini ialah soalan tugasan yang diberikan oleh kami. Jadi, kami dikehendaki untuk mengenal pasti satu artikel yang terdapat dalam jurnal. Dan kami perlu menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Jadi, di dalam perbincangan kami ini, kami akan membentangkan keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Okey, seterusnya. Ini ialah muka hadapan jurnal yang mengandungi artikel yang kami kaji tentang keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan wacana, iaitu Jurnal Pengajian Melayu. Jurnal ini diterbitkan oleh Jabatan Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Terdapat 12 artikel yang terdapat di dalam jurnal ini, dan artikel yang kami pilih ialah Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu. Artikel ini bermula daripada muka surat 68 di dalam jurnal tersebut. Dan artikel ini juga ditulis oleh Jaafar bin Jambi, iaitu penulis artikel yang terkenal di Universiti Malaya. Jadi ini merupakan gambaran tentang serba sedikit tentang artikel yang kami ingin kaji ini. Okey, yang pertama iaitu kohesi. Kohesi merupakan salah satu kemahiran yang diperlukan apabila menulis sesuatu penulisan akademik. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Kohesi ialah kaitan dan perkaitan yang wujud dalam teks. Lazimnya, kohesi wujud melalui susunan ayat dan perenggan yang saling bertaut untuk mewujudkan kohesi di antara maklumat lama dengan maklumat baharu. Terdapat dua jenis kohesi, iaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Okey, kita pergi kepada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal mempunyai 4 jenis. Yang pertama ialah gramatikal rujukan. Ia dikaitkan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan satu satuan gramatikal yang lain. Rujukan ganti nama diri pertama dan kedua, rujukan penunjuk dan rujukan perbandingan. Seterusnya, gramatikal penggantian. Perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama. Contohnya, Ali dan Abu ditukarkan kepada mereka. Okey, yang ketiga, gramatikal pengguguran. Pengguguran atau penghilangan item tertentu secara keseluruhan perkataan atau ayat. Yang kedua, melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang mengaitkan maklumat yang telah diketahui oleh membaca. Dan yang terakhir ialah gramatikal penghubung. Perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain dalam wacana, penghubung tambahan, penanda pertentangan, penghubung musabab dan penghubung tempoh. Okey, kohesi leksikal pula mempunyai dua jenis, iaitu reiterasi dan kolokasi. Reiterasi penggunaan kata yang sama atau hampir sama, penggunaan kata sinonim atau hiponim, penggunaan kata superordinat. Kolokasi pula berkaitan makna unsur-unsur leksikal yang kerap hadir bersama-sama, mempunyai makna rujukan umum yang sama atau berlawanan. Okey, berdasarkan artikel yang kami kaji ini, terdapat beberapa kohesi gramatikal, iaitu yang menggunakan kata hubung. Contohnya, menggunakan kata hubung untuk, atau, dan. Okey, seterusnya kita pergi kepada koheren. Koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren menurut Oshima 1999, koheren ialah elemen bagi perenggan yang baik. Ayat-ayat mestilah disatukan bagi melihat koheren dalam penulisan, iaitu beralih dari satu ayat ke ayat yang seterusnya.
Okay, cara mencapai koheren ialah mengulang kata nama utama, menggunakan kata ganti nama yang konsisten, menggunakan isyarat peralihan untuk penghubungan idea, dan menyusun idea mengikut susunan logik. Okay, jadi ini merupakan contoh-contoh koheren yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Okay, terdapat kesinambungan idea yang ada dalam artikel yang membuatkan artikel tersebut bermakna. Contohnya apabila ayat itu mempunyai perkataan ilmu pengetahuan, seterusnya diteruskan dengan ayat perkataan sains dan teknologi, bahasa Inggeris, mudah difahami. Okey, ini membuatkan suatu artikel itu berterusan, membuatkan artikel itu menjadi sebuah artikel yang bermakna dan sampai kepada pembaca. Okey. Seterusnya ayat-ayat yang bersambung seperti makna apa yang ingin disampaikan di dalam teks. Okey, di dalam perenggan tersebut, ayat yang dibuat itu bersambung dengan ayat yang berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi hal ini membuatkan perenggan tersebut membawa makna yang ingin disampaikan kepada pembaca. Okey, seterusnya mempunyai perenggan supaya pembaca dapat memahami urutan artikel ini. Seperti yang kita lihat, artikel ini mempunyai perenggan demi perenggan. Hal ini akan memudahkan pembaca memahami urutan yang ingin disampaikan oleh penulis. Okey, seterusnya huraian idea yang jelas memudahkan pembaca faham. Okey, jika kita baca artikel ini, kita dapat faham dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Okey, kita beralih pula kepada topik wacana. Menurut Nik Safiah Karim 2003, beliau mendefinisikan wacana sebagai gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, wacana ialah keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan ucapan, peraturan atau percakapan. Okey, topik wacana bagi artikel ini ialah cabaran dan proses pemantapan bahasa Melayu. Okey, berikut merupakan topik wacana yang terdapat di dalam teks ini. Yang pertama ialah artikel ini membincangkan tentang cabaran-cabaran bahasa Melayu. Okey, yang pertama ialah bahasa Inggeris menjadi cabaran bahasa Melayu. Seterusnya, dilema bahasa Melayu. Yang kedua, artikel ini juga membincangkan tentang proses pemantapan bahasa Melayu, iaitu perancangan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi interaktif, dan mengantarabangsakan bahasa Melayu. Okay, seterusnya kita pergi kepada keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya urutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Keutuhan wacana juga ia dapat dikesan melalui wujudnya tautan atau kohesi, iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Keutuhan leksikal. Definisi keutuhan leksikal ialah hubungan leksikal dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam suatu wacana. Hubungan leksikal dalam suatu wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Antara cara untuk memperoleh hubungan leksikal ialah hubungan berdasarkan pengulangan, antonim, hiponim, kolokasi, sinonim, pengulangan unsur perkataan yang sama dan pembuka serta penutup yang digunakan. Okey. Ini antara pembahagian leksikal. Itu kita boleh lihat di sini ada pengulangan kata yang sama, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, unsur bersambut, pembuka dan penutup wacana. Sebenarnya ini ialah contoh leksikal dalam artikel jurnal. Itu sini sinonim. Contoh ini bermakna pelajar-pelajar ini tidak akan mampu meneruskan pengajian mereka sehingga tingkatan 5 sekiranya gagal menguasai bahasa Inggeris yang menjadi bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik.
Iaitu ini contoh yang telah diambil dari petikan ayat pada muka surat 73 Jurnal Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu. Selain itu, ini contoh untuk hiponim. Contohnya, replikasi, transmisi, implikasi, infeksi, dan aglutasi. Ini contoh yang telah diambil daripada petikan ayat pada muka surat 78 Jurnal Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu. Seterusnya, kita pergi pada contoh leksikal lain, iaitu kolokasi. Contoh ini iaitu tetapi kalau kesusastraan itu juga dianggap sebagai ilmu, maka penghayatan akan bertambah luas dengan informasi dan mesej yang hendak disalurkan sampai kepada khalayak ramai. Contoh ini diambil pada muka surat 81 Jurnal Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu. Okey. Seterusnya, contoh yang terakhir, pembuka dan penutup wacana. Selain itu, terdapat kira-kira 2 juta pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Contoh pembuka wacana diambil pada muka surat 84 jurnal ini. Ini pula penutup wacana. Contohnya, oleh yang demikian, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan telah memudahkan penyampaian maklumat terkini kepada rakyat. Contoh penutup wacana ini diambil pada muka surat 88 Jurnal Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu. Selanjutnya kita pergi kepada aspek keutuhan gramatikal. Definisi aspek gramatikal ialah hubungan wacana berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat beberapa jenis dalam aspek gramatikal. Antaranya ialah gramatikal rujukan, gramatikal penggantian, gramatikal pengguguran dan juga gramatikal penghubung. Mari kita lihat keutuhan gramatikal. Wacana berkualiti mesti memperlihatkan berdasarkan binaan tata bahasa dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis tersebut. Contohnya kata hubung, iaitu antara kata hubung dan, tetapi, atau dan lain-lain. Yang kedua, kata rujukan. Contohnya kami, mereka, dia dan sebagainya. Ini gramatikal rujukan, iaitu aspek yang dikaitkan dengan penggunaan atau kelompok kata untuk menunjukkan satuan gramatikal yang lain. Ini pembahagiannya, iaitu yang pertama rujukan ganti nama diri pertama dan kedua. Yang kedua pula rujukan penunjuk. Dan yang ketiga rujukan perbandingan. Okey, untuk seterusnya gramatikal penggantian. Aspek perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama. Ini ialah berkaitan dengan penggantian. Contohnya, rujukan ganti nama diri pertama atau kedua. Ini contohnya yang telah dipetik daripada muka surat 85 Jurnal Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu. Oleh sebab ilmu sentiasa berkembang dengan setiap masa benda baru, konsep baru, proses baru yang timbul. Jadi, apabila ada sesuatu ilmu baru, bahasa kita itu hendaklah cukup anjal bagi menerima sesuatu baharu. Abdullah Hassan 1997 151. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Itu gramatikal pengguguran. Aspek pengguguran atau kehilangan item tertentu secara keseluruhan perkataan atau ayat. Itu contoh yang boleh kita untuk mudah faham ialah rujukan petunjuk. Okey. Seperti yang telah dikatakan tadi, keutuhan semantik boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, dan yang kedua ialah hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu terbahagi kepada 5 jenis, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan yang terakhir, hubungan memperkuat isi. Hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks latar wacana pula dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu
Yang pertama, kesatuan tajuk atau topik. Yang kedua, hubungan sosial antara penutur dengan pendengar. Dan yang ketiga, latar yang bersesuaian. Baik, di sini saya sediakan serba sedikit contoh tentang hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Contohnya, Safwan tidak belajar bersungguh-sungguh. Dia gagal dalam peperiksaan. Sebabnya adalah Safwan tidak belajar bersungguh-sungguh dan mengakibatkan gagal di dalam peperiksaan. Yang kedua adalah hubungan sebab dan tujuan. Contohnya, Syazani sangat rajin belajar. Dia ingin berjaya dalam hidup. Jadi, disebabkan Syazani merupakan seorang yang rajin belajar, disebabkan dia ingin mencapai tujuan dalam hidupnya, iaitu berjaya. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Contohnya, Sahal seorang usahawan yang gigih. Dia memiliki pasaraya yang besar di Kuala Terengganu. Disebabkan dia seorang yang gigih, maka hasilnya dia memiliki pasaraya yang besar di Kuala Terengganu. Hubungan yang keempat adalah hubungan alasan dan kesan. Contohnya, gara-gara Iqbal berjalan lambat, saya tertinggal bas untuk pulang. Jadi alasannya tertinggal bas untuk pulang adalah gara-gara Iqbal berjalan lambat. Hubungan yang kelima adalah hubungan syarat dan hasil. Contoh ayat, jika anda bekerja keras, anda akan berjaya dalam perniagaan nanti. Jadi untuk mendapatkan hasil berjaya dalam perniagaan, anda perlulah bekerja keras. Itu adalah syarat untuk berjaya di dalam perniagaan. Dan yang keenam adalah semantik dari segi konteks latar wacana, iaitu contoh ayat, dia sudah berjaya, hidup dia amat kaya sekarang, perubahan hidupnya amat luar biasa. Dan dari segi contoh ini dapat kita lihat bahawa setiap ayat itu mempunyai hubungan dan hubungannya terbahagi kepada 6 jenis ini. Ini adalah hasil kajian kumpulan kami tentang keutuhan semantik yang terdapat di dalam artikel. Yang pertama berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Dapat dilihat di sini ayat di dalam artikel ada tertulis, segala cabaran yang dilalui oleh bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara bukanlah satu proses yang mudah. Pelbagai rintangan, dalaman dan luaran yang ditempuhi sebelum akhirnya bahasa Melayu terbukti dan berjaya menjadi bahasa utama yang dihormati. Sebab di sini adalah disebabkan bahasa Melayu melalui cabaran yang tidak mudah, dan akibatnya bahasa ini berjaya menjadi bahasa utama yang digunakan di negara kita Malaysia. Dan yang kedua adalah hubungan sebab dan hasil. Artikel ini menunjukkan ayat, sekiranya semua pihak berusaha dengan ikhlas untuk memperkasakan lagi kedaulatan bahasa Melayu dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, masalah keciciran anak Melayu dalam mata pelajaran sains dan matematik mungkin tidak timbul. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penggantar dalam pendidikan telah terbukti berjaya menghasilkan ribuan, mungkin jutaan anak Malaysia dari semua golongan etnik yang berjaya dalam bidang akademik. Disebabkan penggunaan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penggantar, maka hasilnya jutaan anak Malaysia berjaya dalam bidang akademik. Kumpulan kami juga mendapati bahawa terdapat hubungan alasan dan kesan yang terdapat di dalam artikel. Sebagai contohnya, dalam ayat ini mengatakan bahawa bahasa merupakan salah satu medium pengucapan kebudayaan.
bahasa yang kuat, sistematik dan ampuh, mampu menjalankan proses komunikasi dalam budaya. Hubungan alasan dan kesan di sini dapat dilihat pada ayat bahasa yang kuat dan mampu menjalankan proses komunikasi. Kesannya disebabkan bahasa itu kuat, bahasa itu mampu untuk menjalankan proses komunikasi dalam budaya. Seterusnya hubungan syarat dan hasil. Ayatnya adalah, jika penubuhan pusat ini menjadi kenyataan, maka perancangan yang teliti terhadap kurikulum, sukatan pelajaran, persediaan, kelengkapan dan proses keperluan pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan, kerana mengajar bahasa kebangsaan kepada rakyat sendiri adalah lebih mudah. Kerana pelajar sudah mengetahui selok-belok budaya yang menjadi teras bahasa Melayu. Tetapi bagi pelajar asing yang ingin belajar bahasa Melayu, pengajaran mesti dimulakan daripada paling asas. Syaratnya di sini, jika penubuhan pusat ini menjadi kenyataan, maka hasilnya perancangan yang teliti terhadap kurikulum mestilah dilakukan. Contoh semantik yang terakhir adalah dari segi konteks latar wacana. Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana, laras bahasa yang sesuai. Menggunakan laras bahasa yang sesuai, laras tentang bahasa Melayu. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel adalah, sebagai bahasa utama di negara ini, bahasa Melayu juga tidak terkecuali dari memainkan peranan dalam arus perkembangan era teknologi maklumat ini. Jadi, penggunaan perkataan bahasa utama sebagai pengganti kepada bahasa Melayu ialah satu contoh semantik konteks latar wacana, iaitu bahasa utama sekiranya di negara Malaysia dapat diketahui umum, iaitu bahasa Malaysia. Yang seterusnya adalah aspek keutuhan fonologi, iaitu aspek yang terakhir dalam kajian tentang keutuhan wacana yang terdapat di dalam artikel. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam suatu wacana melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini dapat menimbulkan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian dalam wacana tulisan. Terdapat unsur-unsur paralinguistik, iaitu yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Contoh keutuhan fonologi. A. Khairul seorang yang penyabar. Ayat di atas merupakan ayat penyata yang menggunakan intonasi suara yang mendatar. B. Penyabar Encik Khairul. Ayat tanya. Intonasi ayat tanya menggunakan intonasi dengan suara yang tinggi. Dalam wacana penulisan pula, selain ekspresi wajah, keadaan muka, gerakan tangan dan bahasa badan merupakan alat-alat untuk seseorang individu memahami ujaran yang disampaikan. Hasil kajian kami mendapati bahawa terdapat ayat yang menggunakan fonologi dengan intonasi mendatar yang terdapat dalam artikel yang telah kami kaji. Iaitu contohnya adalah, salah satu fungsi terpenting bahasa adalah menyampaikan maklumat dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh ayat penyata yang terdapat dalam artikel yang menyatakan fakta, iaitu bahasa adalah menyampaikan maklumat. Fungsi bahasa adalah untuk menyampaikan maklumat. Bacaan menggunakan bacaan yang biasa dan agak mendatar. Kami juga mendapati terdapat keutuhan wacana fonologi yang digunakan dalam artikel menggunakan intonasi yang tinggi, iaitu intonasi penegasan. Sebagai contohnya, pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sepatutnya dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bangga dan hormat kepada bahasa
kebangsaannya sebagai simbol kedaulatan negara, dan pada masa yang sama boleh menggunakan bahasa Inggeris sebagai jendela kepada dunia yang luas. Jadi di sini penggunaan perkataan sepatutnya menunjukkan ayat ini merupakan satu ayat yang tegas. Contoh yang seterusnya adalah, pertama, kenyataan yang menyatakan bahawa penguasaan bahasa Inggeris sangat penting untuk menyediakan seorang pelajar untuk menyumbang kepada pembinaan negara peringkat tinggi sebagai seorang birokrat atau teknokrat atau profesion-profesion lain. Bacaan ini agak menaik dan bersemangat serta dibacakan dengan nada suara yang tegas. Seterusnya, kita beralih pula kepada kajian kami tentang rujukan yang digunakan oleh artikel tersebut. Sumber rujukan bagi penulisan artikel ini boleh dikatakan baik kerana menggunakan pelbagai rujukan dan terdiri daripada 9 buah buku. Kebanyakan rujukan penulis adalah buku yang diterbitkan sebelum tahun 2005. Cara penulisan rujukan ini mengikut format APA edisi 6. Kajian kami tentang kejelasan artikel ini pula, secara keseluruhannya dapat dikatakan artikel ini menggunakan perkataan yang tepat dan jelas. Ciri-ciri kejelasan, jelas bererti mudah difahami. Semestinya artikel ini mudah difahami dan sesuai untuk setiap peringkat umur. Menggunakan gaya penulisan akademik, iaitu tidak menggunakan bahasa-bahasa tradisional dan bahasa-bahasa kampung. Tidak juga menggunakan perkataan yang berbelit-belit, terlalu sukar untuk difahami. Ciri-ciri penulisan artikel ini menyampaikan secara semantik seperti yang telah dijelaskan. Penulisannya cermat, penulisannya tidak bersifat emosional, tidak memutarbelitkan fakta, tidak bersifat argumentatif, dan penulisannya jujur dan hanya menyatakan kebenaran. Baik, contoh yang terdapat dalam artikel ialah, status bahasa Melayu selepas kemerdekaan telah mendapat perhatian yang meluas. Dasar bahasa kebangsaan yang memperuntukkan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Dapat dilihat bahawa penggunaan kata dalam artikel itu mudah dibaca dan difahami, tidak juga berbelit-belit. Jadi sekadar itu sahaja kajian tentang artikel cabaran dan proses pemantapan bahasa Melayu daripada kami. Sekian, terima kasih.